ini dengan sesi taklimat pindaan peraturan Akta Hak Cipta 1987. Ya. Oleh kiranya untuk saya imbas kembali ya. Acara kita pada petang ini adalah kesinambungan daripada program Hari Himpunan Bintang 2011 yang telah diadakan di Hotel Sian ambil. Dapat juga macam. Okey. Hari ini adalah kesinambungan daripada program Hari Himpunan Bintang 2011 yang telah diadakan di Hotel sebut kat sini sebab kita hotel lain pada 5 Julai 2011. Dan Himpunan Bintang 2011 adalah bagi mendapatkan pandangan dan maklum balas daripada karyawan seni tanah air berkenaan dengan isu-isu hak cipta yang mereka hadapi. Himpunan Bintang 2011 juga adalah sebagai satu platform kepada kerajaan untuk mengenal pasti isu-isu berbangkit berkaitan hak cipta bagi merangka pindaan Akta Hak Cipta 1987 pindaan 2010. Macam lawyer dah cakap benda ni. Okey. Jadi sebenarnya kali pertama diorang buat perhimpunan ni adalah di mana 2010. Di mana semua artis-artis telah menyuarakan apa yang diorang nak. Diorang nak catering McDonald. Diorang nak hari-hari Rana datang ambil. Diorang nak kalau aku buat skrip ni, kalau aku cerita ke orang ni tak boleh gembat skrip aku. Aku nak benda ni, aku nak benda tu. Okey. Dia lebih kepada Akta Hak Cipta. Yes. Perlindungan terhadap Akta Hak Cipta yang telah digubal semula oleh kerajaan dan diberi beberapa penambahan hasil daripada input-input yang telah diberikan oleh artis-artis sendiri dalam pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri pada tahun 2010 dan 2011. Dan input itu. Ya. Betul. Input itu telah pun didraftkan dan dianalisis oleh bahagian kerajaan kita ni, dan hari ini mereka akan mengoutputkan kepada semua yang datang hari ini apa yang boleh, apa yang tak boleh, iaitu akta-akta ni. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu ya taklimat berkenaan dengan pindaan peraturan Akta Hak Cipta ini yang akan disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Korporat MAIPO sendiri, iaitu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Kita persilakan Tuan Haji Shahar Osman dan juga tim dia, ada 2 orang cantik jelita, Pegawai Undang-Undang Bahagian Hak Cipta MAIPO, iaitu Puan Hidayatul Marika binti Muhammad Zuki, dan juga Pegawai Undang-Undang MAIPO Ilya binti Hashim. Kita persilakan Tuan Haji Shahar Osman untuk taklimat pindaan peraturan Akta Hak Cipta 1980. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dulu, sebelum saya memberi taklimat ini secara ringkas, kerana undang-undang ini telah dibahas semula secara komprehensif, saya ingin bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Perbadanan Harta Intelek Malaysia MAIPO ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak industri, khususnya karyawan RIM, PPM dan juga MDCP serta hati-hati seperti Nara Fani yang saya ingat yang begitu aktif ya untuk berperanan untuk membantu perbadanan dalam mengubah dan mendraft peraturan-peraturan Akta Hak Cipta yang baru yang kita kuasakan pada 1 Jun. Kami amat berterima kasih kerana input-input yang telah diberikan kepada kami menyebabkan peraturan ini diubah untuk kepentingan para pegiat seni tanah air, khususnya datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan dan saya hormati sekalian. Objektif pindaan akta ini dibuat adalah membolehkan kita memasukkan peruntukan-peruntukan baru dan juga meminda peruntukan yang sedia ada supaya satu penambahbaikan dibuat bagi melindungi kepentingan penggiat seni kita tanah air mendapatkan semua performer ataupun pelaku dalam bahasa undang-undang ini. Tapi kita sebut performer lah, datuk-datuk, tuan-tuan dan saudari-saudari sekalian, ialah performer di negara kita ini, dan perlindungan ini akan lebih berkesan kerana kita telah pun
menepati amalan antarabangsa, iaitu bagi melindungi para karyawan di negara kita. Di antara beberapa perkara pokok yang diberi perhatian khususnya untuk melindungi para karyawan dan pegiat seni tanah air kita, Undang-Undang Akta Cipta ini dipindah selaras dengan keperluan dan input-input yang telah diberikan oleh para pegiat seni kepada perbadanan dan telah diubah oleh pasukan-pasukan profesional daripada Jabatan Hukum Negara, iaitu yang melibatkan hak pelaku, iaitu performance rights, dan juga satu liability terhadap Internet Service Provider atau ISP, dan juga mengaktifkan semula Tribunal Hak Cipta, yang mana tribunal ini dahulunya diwujudkan pada tahun 2003, tetapi pada ketika itu hanya berfungsi sebagai untuk memberi lesen kepada penterjemah karya ke dalam bahasa Malaysia. Satu lagi adalah yang kita masukkan dalam pilihan ini adalah berkaitan dengan pemantauan aktiviti badan-badan berlesen atau CMO. Tahniah diucapkan kepada semua CMO yang ada di Malaysia ini kerana mereka begitu berjaya mentadbir urus kutipan royalti selama melebihi 20 tahun di Malaysia, menyebabkan para karyawan dan artis kita boleh bernaung di bawah mereka. Namun mengikut kehendak antarabangsa, kita perlu ada sedikit pindaan bagi penambahbaikan. Dan seterusnya kita juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai pendaftaran hak cipta secara sukarela. Walaupun Undang-Undang Akta Hak Cipta ini telah mempunyai peruntukan khas dahulunya bahawa Undang-Undang Copyright ini telah mendapat perlindungan secara automatik, tetapi sebagai salah satu lagi daripada penambahbaikannya, kita telah memasukkan satu peruntukan yang membolehkan peraturan dibuat bagi pendaftaran secara sukarela. Oleh itu, mulai sekarang 1 Jun, saudara-saudari boleh mendaftar karya hak cipta di Perbadanan Harta Intelek di MYPO, dan satu sijil akan dikeluarkan, yang mana sebentar lagi kita akan melihat pelancaran sijil ini akan dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri sendiri. Kalau dahulunya hanya di bawah trademark ataupun cap dagang, kita daftar, dia ada logo dan sebagainya, kita keluarkan sijil. Tetapi pada hari ini kita keluarkan sijil hak cipta itu, dia apa yang dipanggil voluntary notification. Next, saya pergi kepada hak-hak performer, itu pelaku. Performer ini secara takrifnya semualah yang terlibat dalam industri ini. Kalau yang melawak tu pelawaklah, kalau yang pelakon itu pelakon, kalau yang menyanyi penyanyi, kalau yang juru gambarnya fotografernya, mereka ini adalah apa yang dipanggil pelaku, yang mana hasil-hasil kerja mereka ini perlu mendapat hak saksama dari segi bayaran. Jadi undang-undang yang dahulu memberi takrifan live performance, iaitu persembahan secara live dilindungi oleh akta. Tetapi pada hari ini perkataan live secara langsung itu telah dikeluarkan, menjadikan ia sebagai satu hanya persembahan. Ini bermakna sekiranya di kalangan artis kita membuat persembahan dan telah direkodkan dan kemudian ditayang semula, akan ada bayaran secara royalti itu akan dibayar mengikut jumlah tayangan seterusnya. Itu berbeza daripada sebelum ini. Inilah salah satu daripada pendekatan kerajaan bagi membantu para artis, dan ini adalah selaras dengan kehendak antarabangsa, iaitu recording. Jadi apa ingin kita nasihatkan bahawa para artis sebelum menandatangani satu kontrak itu perlu melihat dengan jelas apakah terma-terma dan syarat yang ditandatangani itu. Ada kala one off dia bayar sekian-sekian ringgit untuk 2 tayangan bagi filem contohnya, bagi peluang-peluang filem. Tetapi ulang tayang adakah diberi lagi? Bagi pelakon adakah mendapat lagi sekiranya ditayang semula? Contoh lagi mungkin saya boleh ambil macam fotografer, gambar dia semua diambil secara profesional. Tiba-tiba gambar dia keluarkan dalam satu majalah. Majalah itu dijual secara beratus ribu kopi. Apakah hak dia? Kerja dia dah buat tapi digunakan sebenarnya. Itu salah satu lah. Bagi mereka-mereka batik umpamanya, dia berusaha mendesainkan batik. Dia desain
itu beri kepada dia. Jadi patut dia mendapat sedikit ganjaran. Jadi dengan adanya pindaan ini, kita memperluas sekali lagi hak para pelaku kita. Dan sekiranya para pelaku performa ini tidak berpuas hati, bolehlah membuat aduan kepada Tribunal Hak Cipta yang akan kita wujudkan, akan disekap tidak lama lagi, akan diumumkan oleh Datuk Seri Menteri sebentar lagi. Jadi itu yang kaitan dengan hak pelaku. Jadi rasionalnya adalah next slide. Ini merupakan salah satu daripada platform untuk merujuk pertikaian kita ke tribunal. Kiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tidak berpuas hati dengan terma-terma dan syarat-syarat kontrak yang telah ditandatangani, bolehlah membuat aduan ke Tribunal Cipta mudah, murah dan cepat. Kerana sebelum ini, kalau nak bawa kes ke mahkamah, saya fikir kalau soal yang remeh-temeh sedikit kontrak itu memakan masa yang panjang dan pembelajaran yang tinggi. Oleh itu, kerajaan berpendapat bahawa kita perlu adakan satu tribunal bagi memudah cara perundungan karyawan kita, pihak seni kita untuk membawa kes-kes kita ke tribunal dan mendapat penghakiman yang sebaiknya. Jadi salah satu daripada benefit dan kebaikan untuk melindungi pihak seni. Sedikit saya akan beri sedikit berkaitan Tribunal Hak Cipta yang bakal diwujudkan itu, iaitu satu platform wujud untuk pelaku, khas untuk pelaku, untuk performer sebagai saudara-saudara sekalian, dan juga pihak yang berkepentingan dalam hak cipta seperti CEO. Badan-badan pelesenan pun boleh bawa kes mereka ke tribunal, juga membuat rayuan kepada tribunal sekiranya badan ini dibatalkan ataupun diisytiharkan pembubaran dan sebagainya. Dan permohonan untuk penterjemahan hak-hak cipta juga boleh dibuat kepada tribunal. Ini jarang berlaku lagi di sini. Tapi apa yang penting pada hari ini, saya ingin menjelaskan bagi pihak kementerian dan perbadanan bahawa tujuan yang kita panggil ini adalah kita nak sampaikan bahawa suara hati para penggiat seni kita telah incorporatekan dalam peraturan hak cipta yang baru ini, supaya ia lebih mendapat perlindungan. Salah satu rasional mengapa tribunal copyright ini telah diwujudkan ialah kerana bagi mendengar dan membuat keputusan berkaitan dengan pembayaran royalty. Isu royalty ini berluasa, masih tidak selesai dulu dari sejak dulu. Jadi kita berfikiran berpendapat bahawa perlu ada satu mekanisme bagi pihak penggiat seni untuk merujuk kes royalty yang mereka tak puas hati dan sebagainya kepada tribunal. Fungsi tribunal ini adalah sebagai satu sistem untuk semak dan imbang, check and balance bagi pemulihan karya hak cipta. Kadang-kadang ada di kalangan penggiat seni dan juga CEO dan sebagainya, terma-terma dan syarat-syarat yang dia tanda tangani itu tidak kita panggil tidak menepati, ia mungkin berat sebelah dan sebagainya. Saya pernah melihat kontrak penulis buku Umat Rindu. It's a very simple language, tetapi dia punya terms and conditions dalam mana syarat itu tidak memenuhi syarat-syarat kontrak. Namun apabila novel itu telah diterjemahkan dalam bentuk filem, dia begitu berjaya. Jadi harus ada pengetahuan bagi setiap di kalangan kita semua memahami terma-terma dan syarat-syarat kontrak sebelum menandatangani kontrak tersebut. Satu lagi peraturan yang akan berbuka kuasa yang telah berbuka kuasa bersatu Juli ialah berkaitan dengan badan-badan pelesenan. Di Malaysia ini kita tahu bahawa MBCP Rizal sebelum ini mereka telah begitu berjaya mentadbir urus kutipan dan tagihan royalty bagi pihak seni tanah air mengikut persentage yang telah pun ditetapkan dalam kontrak. Namun kerajaan berpendapat bahawa kerajaan perlu diberi sedikit ruang untuk memantau aktiviti ini supaya lebih terus dan transparan, lebih kredibel. Bukan kata yang selama ini 20 tahun lebih badan-badan pelesenan di Indonesia tidak kredibel. Tak ada niat kerajaan atau perbadangan menganggap begitu.
Tetapi sebagai salah satu kerajaan bertanggungjawab untuk melihat kebajikan para pihak seni artis kita terbela lebih baik, maka kita mulai 1 Juni kita mewajibkan badan-badan pelaksana ini berdaftar dengan Kementerian dan MIPO kerana membolehkan pengawal hak cipta itu boleh mendapatkan maklumat balas dan sebagainya dari segi penyata keuangan, kontrak dan peraturan badan pelaksana, memantau aktiviti kutipan dan latihan, dan kuasa pengawal untuk membatal pengecaran badan pelaksana. Jadi kalau ada di kalangan badan-badan pelaksana yang ditubuhkan di bawah atas syarikat 1965 ini membuat kutipan royalti bagi pihak artis-artis tertentu tetapi tidak berdaftar dan kita adalah melakukan satu kesalahan kriminal yang boleh didenda tidak lebih RM500,000. Jadi maknanya kadang-kadang kita di Malaysia ni kita tak tahu dari mana syarikat itu datang. Kadang-kadang mungkin daripada luar negeri dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang di collect saja royalti mewakili sekian orang. Jadi tidak ada pemantauan dari pihak kerajaan untuk melihat kesahihan badan-badan ini. Oleh itu yang perlunya kita membuat pendaftaran, wajibkan pendaftaran. Rasionalnya ialah bagi kerajaan memantau aktiviti mereka ini semua. Dan sekiranya badan-badan pelaksana ini tidak berpuas hati, tak apa yang dilakukan oleh kerajaan, mereka juga boleh membawa kes ini ke tribunal bagi pihak badan pelaksana atau artis yang mereka wakili. Okay? Ini kaitan dengan liability, ya, kita liability ISP ni. Apa yang tersebut saya beri contoh ini lah di YouTube lah, minta maaf. Saya sebut contoh saja lah di YouTube. Dia ada 2 kategori. Kita uploadkan kita punya hasil karya kita dalam internet. Sama ada kita untuk mempromokan hasil karya kita dalam internet, ataupun diambil oleh orang lain, di-upload ke dalam internet. Dia ada 2. Satu dengan kita dibuat, satu lagi dengan orang lain curi kita punya. Contohlah katakan Datuk Sharifah ini ya, tak faham, maaf ya, buat konsert. Dalam konsert dia tu ada yang dilantik untuk merakamkan konsert tersebut. Yang satu lagi ni dia curi-curi. Dia pergi duduk dekat sudut mana-mana, dia rakam. Bila dia rakam, dia ada 2 isu. Pertama, dia rakam, dia uploadkan dalam internet. Perbuatan merakam itu adalah melakukan satu kesalahan, tetapi tidak termasuk di bawah anti-camcording yang baru. Dia menjadikan satu kesalahan di bawah kesalahan jenayah kerana mengedarkan salinan anggaran dan cita upah. Isu ini. Jadi apa yang berkaitan dengan orang yang menguploadkan dalam internet, tuan punya hak cipta itu perlu memberi satu notis kepada internet service provider ini mengatakan bahawa dalam